Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Allahumma amin. Amma ba'd. Saya muliakan Fadil Tuan Imam, para pegawai masjid, barisan ahli jawatan kuasa, dan seluruh para kepimpinan bagi Masjid Al-Badar, para alim ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dikasihi sekalian. Pertama dan selamanya, sama-sama kita merafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnianya, kasih sayang serta inayah daripada Allah, dapatlah sama-sama kita pada malam ini melaksanakan solat maghrib secara berjemaah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pula ruang, peluang, kesempatan dan kesihatan kepada kita bersama untuk dapat sama-sama kita pada malam ini berada di dalam majlis ilmu. Sebelum saya dan kita semua terlupa, marilah kita niat i'tikaf di dalam masjid ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, di dalam taman dari taman-taman syurga, dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian, insyaAllah bagi menggantikan Fadil Datuk Syekh Roslan, kita menyambung buku 40 nasihat walidku yang salih, insya-Allah, dan kita berada pada nasihat yang kelima. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada buku boleh buka pada nasihat kelima, bukan nasihat kelima, muka surat yang ke-11, insya-Allah. Tuan-tuan, mari sama-sama kita menghayati dan merenung serta memahami dengan hati kita bagi nasihat yang terdapat pada nasihat yang kelima ini, insya-Allah. Nasihat yang akan kita bacakan pada malam ni adalah nasihat yang bertajuk utamakan diri sendiri. Nasihatnya berbunyi, dalam perkara dunia kita hendaklah mengutamakan orang lain, dan dalam perkara akhirat pula kita hendaklah mengutamakan diri kita sendiri. Ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat sekalian, kalau kita tengok nasihat yang keempat, nasihat bertajuk rendah hati. Nasihat yang bertajuk rendah hati dengan makna perlu kita menjadi orang yang merendah diri, orang yang merendah diri.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, bila kita telah menjadi orang yang sanggup menurunkan ego kita untuk merendahkan diri kita, maka pada ketika itu tidaklah memberi makna bahawa kita kena mendahulukan orang lain dalam setiap perkara. Jadi nasihat ini sebenarnya ada kait mengait. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, bila kita telah merendah diri, ya betul, dalam perkara dunia kita hendaklah mengutamakan orang lain, tetapi dalam perkara akhirat kita tak boleh mengutamakan orang lain. Tuan-tuan tengok muka surat yang belakang, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat. Istabiqu maknanya berlumba-lumbalah. Berlumba-lumba apa? Untuk melakukan kebaikan. Berlumba-lumbalah untuk melakukan kebaikan. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita ni kadang di dalam perkara akhirat kita tak mendahulukan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita mengutamakan orang lain. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Muhammad, kita ada muazzin kita, ya, Tok Bilal. Tok Bilal. Jadi bila kata jawatan Bilal ni, dia jawatan yang sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Ada orang bila mana Tok Bilal contoh tak hadir, kita saling tolak menolak kepada orang. Kata kaulah azan, kamulah azan. Tok Bilal ni punya hebat jawatan Tok Bilal ni, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sebut atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, orang yang paling tinggi tengkuknya pada hari kiamat. Dengan makna orang yang istimewa, kedudukannya itu di sisi Allah berbanding dengan seluruh orang lain. Bukan kata tinggi tengkuk ni makna zahir hadis tu tuan-tuan, tengkuk jadi macam unta tu, bukan lagu tu. Ni maknanya orang yang kita, subhanallah, kan, kalau Allahumma salli ala Muhammad, macam budak-budak sedang belajar lah kan. Bagi contoh, budak-budak sedang belajar, cikgu nak sebut nama ni. Okey, sekarang cikgu nak umumkan pelajar yang berjaya ataupun yang paling cemerlang. Budak ni dia yakin dia tu lah yang pelajar yang cemerlang. Jadi dia akan merasa hebat, merasa bangga, dan kedudukan dia waktu tu dia rasa tak semacam orang lain. Maknanya dia berbangga, kedudukan yang dia dapat, yang dia akan dapat itu orang lain tak dapat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, siapa kedudukan yang paling tinggi? Di antara lah tuan-tuan, ialah muazzin. Dan di antara lain, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, orang kalau kita sebut solat berjemaah, ya, kalau kita sebut solat berjemaah, dia mula daripada mana ni balang sekalian? Nah, solat berjemaah ni dia mula dari saf tu, mula dari mana? Saf ni mula dari tengah. Saf ni mula dari tengah. Kadang-kadang orang mai dia duduk belah kanan. Tuan-tuan kau tak percaya, kadang saf tak masuk kedua, saf ketiga orang mula belah kanan. Itu tak betul. Yang betul mula dari tengah, kemudian kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Jangan kanan berat ataupun kiri berat. Dia kena bagi seimbang. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, begitu kaedah saf yang paling tepat. Baik. Jadi orang yang nak memenuhkan saf ni, Allahumma salli ala Muhammad, maka saf yang paling afdal adalah saf yang pertama. Kalau kita pernah tengok dalam satu video tuan-tuan, ya, orang berlumba-lumba nak dapat saf pertama tu. Saya ingat di satu masjid ni, di Madinah. Saya ingat bukan Masjid Nabawi, wallahu alam, mungkin masjid lain. Ada satu masjid yang satu video dia buat orang berlumba-lumba nak dapat saf pertama ni. Jadi Allah sebut fastabiqul khairat. Dalam perkara baik ni kita kena berlumba-lumba. Sehingga kan dalam hadis Nabi sebut, tuan-tuan tengok hadis yang bawah, satu hari akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Ni dalam dia sebut bimankibai. Tuan-tuan kalau boleh betul sikit. Bimankibi. Dia bimankibai ni dua bahu. Dua bahu. Macam mana kan Nabi nak pergi pegang dua bahu dia, macam nampak lain. Ulama syarahkan yang sebutkan adalah bimankibi. Nabi pegang satu bahu. Pegang bahu siapa ni? Pegang bahu Ibnu Umar.
Nabi pegang bahu Ibnu Umar. Apa kata Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharid aw 'abiru sabil. Nabi pegang bahu Ibnu Umar. Nabi kata, kamu kena jadi dalam kehidupan dunia ini, wahai Ibnu Umar, ya, ka'annaka gharid, seolah-olah kamu orang yang asing. Seolah-olah kamu orang yang asing. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Aw 'abiru sabilin, ataupun orang yang akan melintasi suatu jalan. Orang yang nak lintas satu jalan. Orang nak lintas sejalan sebagai contoh. Allahumma salli ala Muhammad. Saya pergi pabrik kereta depan tu, contohlah. Ada pabrik kereta depan tu. Saya nak ambil solat jemaah kat sini. Masa saya nak lintas jalan tu, makcik lah, kereta bukan main banyak. Kereta bukan main banyak. Bolehkah kalau saya kata, kereta banyak hari ni dah lah aku tidur dulu tepi jalan ni sementara bagi kereta reda sikit. Lebih dari tu, saya kata tak apa kalau macam tu, saya sewa homestay dulu lah tepi tu. Nak lintas jalan kereta banyak. Lebih dari tu lagi, saya kata tak apa, saya buat rumah dulu lah tepi ni. Sementara nak tunggu kereta tu reda, saya buat rumah. Maka nampak tak cerdik. Maka Nabi ajak kita, orang yang nak lintas jalan ni, dia biasa dia akan tergesa-gesa nak lintas jalan. Dia tak akan mau duduk lama-lama. Maka kita di kehidupan dunia, Nabi ajar kena jadi seperti orang yang ingin melintasi jalan. Dengan makna subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dia menganggap kehidupan dunia itu sementara, dan dia persiapkan amal soleh yang akan dia bawa jumpa dengan Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dia subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu cerita. Ada satu bilik raja tu di istana. Dia subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu orang lelaki tu, dia boleh masuk dalam istana, dan masuk dalam bilik raja tu sekali. Ni dah saya terbaca dalam satu buku, tuan-tuan. Betul tak betul, Allahu a'lam lah. Tapi pengajaran ni kita kena ambil. Satu orang lelaki tu, dia masuk dalam bilik raja. Akhirnya bila masuk bilik raja, tiba-tiba yang buka pintu itu raja. Macam mana kau boleh masuk ni? Dia pun sebutlah, saya pun, dia beritahu macam mana boleh masuk. Kemudian, kenapa kau masuk? Dia kata, saya ingatkan rumah ini, bilik tumpangan. Saya ingat bilik ni bilik tumpangan. Raja tu kata, hai, banyak cantik bilik tumpangan, ni bilik aku. Laki tu kata, maaf Raja, saya nak tanya satu soalan. Sebelum kau duduk bilik ni, siapa duduk? Dia kata, kau tanya banyak pula. Bilik ni siapa duduk? Lagi kalau bukan ayah aku duduk. Kemudian dia pergi mana? Pergi mana apa, dah mati dah lah. Okey, sebelum ayah kau duduk, siapa duduk? Dia kata, Tok Wan aku. Takkan Tok Wan hang tu saya tambah. Tok Wan aku lah. Lepas tu pergi mana Tok Wan kau? Mati dah lah. Jadi sebelum tu Tok Che aku. Sini panggil apa? Boleh habuh lah apa pun. Tok Nek lah kot no. Tok Nek. Orang belah tu panggil Tok Che. Saya pergi Terengganu seminggu, mereka punya nama lagi pelik. Mereka punya nama, tuan-tuan, saya pun dengar tu pun saya pun, orang Kedah panggil apa, baru kita terfikir. Kita kata daripada anak kan, cucu, cicit, ciok, cuk, cak. Macam mana tak erti nak sebut, lebih kurang betul lah. Terengganu, duduk sana seminggu, baru balik semalam. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dia tanya, Tok Wan kau pergi mana? Dia kata, Tok Wan saya dah mati dah. Betul, orang tu kata, betul lah bilik ni bilik tumpangan. Orang yang duduk tak pernah pun kekal. Semua tumpang pergi, tumpang pergi, tumpang pergi. Raja tu kemudian dia mendapat satu pelajaran bahawa kehidupan dunia ini tak kekal. Baik. Sehingga kan subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, kita kena berlumba-lumba dalam buat kebaikan ni. Ya, Nabi sebut, tuan-tuan dengar, idza amsayta fala tantazir as-sabah. Bila kita berada di waktu petang, jangan tunggu pagi baru nak buat baik. Kita duduk di waktu petang, malam kita duduk sekarang di waktu malam. Dalam poket kita ada berapa ringgit? Ada 10 ringgit sebagai contoh.
Kita niatlah hati sedekah pagi esok lah. Jangan, Nabi kata. Jangan tunggu waktu pagi. Waktu mana kamu, kalau kamu duduk waktu petang, buat terus kebaikan. Nak baca Quran, bila nak baca Quran? Tak tahu. Esok lah baca. Jangan, kita baca terus. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Bila kita duduk waktu pagi, jangan tunggu petang baru nak buat baik. Wa khudh min sihhatika limaradika. Dan gunakan kesihatan yang Allah Ta'ala beri kepada kamu sebelum Allah beri pula kepada kamu kesakitan. Wa min hayatika limautika. Dan gunakan kesempatan hidup kamu sebelum datangnya mati kamu. Dia tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam perkara dunia, kita kena utamakan orang lain. Kenapa, makcik? Nanti saya duk biasa sebut Mok Acik. Dan ceramah di Terengganu tu, Pok Acik, macam mana tak tahu, Pok Along, Pok Alang, Pok Along, Pok Acik. Jadi kot sini pun terkekok nak terkeluar makcik tu. Nah, baik. Ya, kalau saya terkeluar Terengganu tu, minta maaf banyak. Nak terjadi orang sana, bahasa dia pun tu sedap sangat. Kita kan, kita punya huruf G, orang Kedah ni hilang balik makcik. Pergi mana? Pergi ke Terengganu. Kita orang Kedah panggil apa? Kucing ke kucing? Kucing. Dia apa? Makan tu dia makan. Mereka curi G kita. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam perkara dunia, kita hendaklah mengutamakan orang lain. Kenapa? Kerana itu bukti keimanan kita. Nah, tuan-tuan sekalian, kalau kita sanggup mengutamakan orang lain, menunjukkan iman kita itu sempurna. Tetapi kalau kita tak sanggup mengutamakan orang lain, dengan makna kita mengutamakan diri kita, iman kita dalam bahaya. Tuan-tuan jaga. Saya pesan kat saya juga ni, payah taknya nak beramal, tapi cerita dulu lah, mudah-mudahan dapat beramal. Sebagai contoh lah makcik, kita, Allahumma salli ala Muhammad, kalau di Kedah kan, RM3 itu cukup kita nak makan nasi dengan ayam seketui. Tapi tak semua kedai lah. Paling-paling kurang RM5 baru selesa. RM3 tu kalau kita beli, Allahumma salli ala Muhammad, adalah kedai tu, tapi tak banyak lah, cukup nak ambil nasi dengan ayam seketui. RM5 lah biasa. Macam saya pergi di Terengganu, kos makanan mereka tinggi. Oh, kejut saya. Kampung macam kita, tapi dia punya makanan mereka tu mahal banyak dari kita. Baik, sebagai contoh, nak selesa makan pergi kedai, ada RM5. Tu pun tak berapa selesa sangat lah. Nak ambil lebih kurang takut terlebih. Tengok-tengok duit tak cukup, basuh pinggan lah cerita dia. Baik. Jadi kita dalam poket kita ada berapa ringgit? Ada RM2.50 makcik. Ada RM2.50 makcik. Jadi subhanallah, nak cerita, kita kalau kita pergi kedai makan RM2.50 ni, maknanya kritikal lah. Nak makan ikut suka tu pun payah. Tengok cek-cek poket, ada RM2.50 ni. Nah, RM2.50. Kemudian dia pun ambil duit yang kepok kecil-kecil tu. Tuan-tuan, dia orang lelaki ni, dia ada satu skill tau. Skill dia apa dia? Dia kepok duit kecil. Hak RM50 tu bagi kecil, dia buh dalam tu. Maknanya kalau dia sanggup buat keluar tu, tu kritikal lah tu. Dia duk cari hak tu tak jumpa. Baik. Tengah-tengah duk belek tu, lah kali dia pun tak apalah, duit tak ada, RM2.50 pun makan dah lah. Dia pun beli nasi. Subhanallah. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak uji iman dia. Sebagai contoh, datang seorang lelaki, dia kata apa pakcik? Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya sikit boleh? Boleh, tak kena duit pun. Saya ni nak tanya, kata, ada duit lebih sikit tak? Dia tanya kita macam tu. Sebab apa? Sebab saya lapar. Pakcik, dia lapar. Kita dalam keadaan duit yang ada kat kita tu pun cukup-cukup untuk kita RM2.50. Dia kata saya lapar, kata saya nak makan nasi, kata. Waktu tu kita nak buat apa? Ni tonton kias sendirilah contoh-contoh ni saya nak bagi contoh ni. Kalau RM2.50 tu, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, kita nak makan ni pun maklum tak cukup ni.
Nak bagi dekat dia, oh parah. Kita kata apa? Minta maaf banyak, saya pun makan ni saja, tak cukup nak makan ni. Ayam pun saya ambil hak kepak, ujung-ujung kepak tu ya. Tak cukup nak makan. Nak minta kat orang lain lah kata. Saya pun makan tak cukup. Kalau macam tu kita punya cerita, iman kita dalam bahaya. Iman kita dalam bahaya. Tak payah sembang lah pakcik, saya sebut kat saya juga ni. Kita dalam poket kita, dalam dompet kita tu ada RM50, RM70, RM100, RM200. Beli nasi lemak ke ayam goreng ke, beli nasi lemak ke ataupun makan tengah hari ayam goreng ke, tiba-tiba kucing main 3-4 ekor. Nak bagi kat sekok tu payah juga. Duit banyak lagi kita ni. Subhanallah. Baik. Jadi kalau kita sanggup, kita tak sanggup dahulukan dia, kita kata aku pun lapar ampi dan pak lain, maka iman kita pada ketika itu dalam bahaya. Nabi sebut wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Allah berat. Wallahi la yu'min. Nabi ulang kali kedua, demi Allah tidak beriman. Dan kali ketiga Nabi sebut wallahi la yu'min, demi Allah tak beriman. Siapa ni pakcik? Nabi kata orang yang sanggup memenuhkan perutnya, kawannya, jirannya di sebelah rumahnya sedang lapar. Berat. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tuan-tuan pernah dengar kisah Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, satu hari dia duduk di hadapan Kaabah. Tengah-tengah duduk depan Kaabah tu, dia kan melihat Kaabah tu pahala. Dia antara lain melihat wajah ibu ayah pahala. Tengok yang muka mak kata, awak tengok muka aku lama-lama, pahala tak banyak kata. Bayang malah. Nak tambah pahala tengok muka mak, lain tengok muka ulama dan tengok Quran. Quran ni pakcik buka ya pakcik. Agak malas baca sangat, kita Ramadan kita baca banyak kan, dahaga, letih sebagainya. Buka Quran tengok lama-lama. Tak apalah walaupun lepas tu Quran tengok kita. Tengok dulu Quran tu. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dia duduk depan Kaabah, tengok Kaabah, tiba-tiba dia terlena, tertidur. Tidur-tidur dia mimpi. Dua malaikat sedang bercakap. Satu malaikat kata, kau tahu tak berapa ramai di kalangan orang yang mengerjakan haji pada tahun ini yang Allah Ta'ala terima ibadah mereka? Ya. Malaikat yang kedua kata, saya tak tahu. Malaikat pertama sebut, satu orang pun tak ada. Di kalangan 70,000 ataupun 700,000 orang yang melaksanakan haji ni, seorang pun Allah Ta'ala tak terima amalnya, melainkan hanya satu orang. Kemudian kata malaikat tu, setelah itu Allah Ta'ala menerima seluruh ibadah orang yang melaksanakan haji ini disebabkan seorang lelaki. Huish, Masya Allah. Siapa lelaki tu? Akhirnya kata malaikat, lelaki itu namanya sekian-sekian fulan bin fulan, tinggalnya di Kufah. Di Kufah. Lalu Abdullah ibn Mubarak pun terjaga daripada tidur. Ya Allah, orang melaksanakan haji tak diterima. Akhirnya dia pun dengan habis dia melaksanakan ibadah haji itu, dia bertekad nak mencari lelaki yang dimaksudkan oleh malaikat ni. Dia pun pergi punya jalan sampai di rumah lelaki itu. Dia pun tanya, di mana lelaki bernama sekian. Orang kata di sana. Dia pun jalan sehinggalah dia jumpa dengan seorang lelaki. Dia tanya lelaki itu. Dia tanya, wahai fulan, saya nak sembang sikit dengan kamu boleh? Dia kata boleh, tak ada masalah. Dia kata, saya nak cerita, kata, saya baru ni berada di hadapan Kaabah. Kemudian saya terlihat dua malaikat sedang bercakap, dan seorang satu malaikat itu sebut, Allah tak menerima ibadah para hujjaj, orang yang melaksanakan haji, dan diterima disebabkan kau. Apa ibadah kau? Boleh saya tahu? Apa kata lelaki itu pakcik? Lelaki itu kata, saya ni tak ada amalan. Saya tak ada amalan, haji pun saya tak pernah buat, kata dia.
Cuma dia cerita, mungkinlah, dia kata mungkinlah saya pernah menghadapi satu situasi, isteri saya sedang mengandung. Isteri saya sedang mengandung. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian bagaimana? Dia kata satu hari isteri saya mengidam makanan jiran sebelah. Orang perempuan kalau mengidam ni, mau tahu kan pakcik no? Pakcik tak apalah. Makcik tak mengidam dah, tak bersalin dah, tak mengandung dah. Orang perempuan kalau mengandung ni, Allah puah. Saya dengar cerita, masuk cerita lain pula pakcik, bupilah. Ada cerita orang di belah ustaz tu, saya dengar cerita. Dia kata dia mengandung nak apa? Abang cik mengandung nak mengidam sate kacang. Mengidam sate kacang. Hari ni sate kacang kelas kedua, ada satu sate lagi hak terbaru lah ni. Sama naik saya kenal dah. Sate kacang dia kata. Saya nak sate kacang. Abang dia pun tak apa, boleh, tak ada masalah. Dia pun naik motor pi di tengah jalan, ada orang jual sate depan tu, hang bawa balik sate tu lah. Anak sate kacang. Dia kata dia makan-makan, abang bohong, ni bukan sate kacang, ni sate depan Petronas tu kan. Oi, ganti dah dah. Abang cek nak sate kacang juga ni. Makan sikit tak apa, nak juga. Hak si suami kata takkan aku nak pi kacang, jenuh. Dia pi ke kacang tu, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, sampai ke kacang mana. Takkanlah makcik pi sampai kacang, takkan nak beli 2 batang sate. Dia beli satu plastik banyak, buat kenduri terus, bawa balik rumah. Bawa balik rumah, sampai rumah, sate kacang. Dia ingat isteri dia tu nak makan 50 cucuk, 70 cucuk, dah makan 2 batang tak habis. Kenyang abang, terima kasih banyak. Gaul pala lelaki tadi. Mengidam ni lain macam situ. Saya dengar cerita di belah Pendang, wallahualam betul tak betul. Orang perempuan tu mengidam sampai dia kata abang nak tokok tayar kereta. Hak mai dekat suami ni kena basuh kereta, takkan nak bagi isteri tokok bekas tanah lah apa, basuh tayar kereta, gigit kereta tayar kereta. Tuan-tuan, baik, tu elasi lah. Jadi Abdullah ibn Mubarak ni, dia jumpa lelaki tu. Lelaki tu kata, isteri saya mengidam apa? Makanan yang dimasak oleh jiran. Dia kata, saya nak juga abang, saya nak juga. Lelaki ni pun keluar di rumah jiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa tuan? Dia kata, saya ni minta maaf lah nak sebut, isteri saya tu mengidam. Mengidam apa? Mengidam masakan puan. Jadi saya dengan tuan rumah tu, mengidam masakan puan. Boleh tak saya nak ambil sikit makanan? Dia kata, hai, tak boleh. Kenapa? Dia kata, kau tahu tak, makanan ini halal bagi kami, haram bagi kamu. Lelaki terkejut. Mana boleh halal haram tak sama? Kita orang Islam halal haram. Halal kalau kata benda haram, hak buat tu Hindu, dia bocok halal Jawi pun dah kata tak halal juga. Tuan-tuan, hari ni isu tu, isu Jawi pula dah. Dia main dengan Jawi, tuan-tuan, payah. Baik. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Lelaki ni pun, perempuan ni kata, tak halal bagi kau, halal bagi kami. Maka dia terkejut. Kenapa kau boleh sebut macam tu? Maka kata lelaki ni, subhanallah, kata perempuan ni, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata, kau tahu tak, saya dan anak-anak saya sudah tidak makan dalam tempoh beberapa hari, dan kami hampir mati. Kau tak tahu, kau di sana kau makan kenyang, kami tak pernah makan. Akhirnya kata perempuan tu, kami jalan di satu jalan, ternampak bangkai binatang, lalu kami terpaksa ambil masak untuk aku beri makan pada anak-anakku. Tuan-tuan, dia dengar terbelinang air mata dia. Ya Allah, jahatnya aku ni, ya Allah. Aku ingat ke dia makan okey sebagainya, rupanya sampai tahap ini, betapa jahatnya aku. Maka pada ketika itu dia ambil semua duit yang dia kumpul beberapa tahun untuk melaksanakan haji. Dia kata, ini adalah haji saya pada tahun ini, berikan pada engkau, ini ibadah hajiku. Maka disebabkan keikhlasan ini, Allah Ta'ala terima seluruh ibadah haji. Ini kisah benar. Ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat sekalian, maka dalam perkara dunia kita kena mengutamakan orang lain. Kalau orang tu datang kepada kita, RM2.50 tadi nasi kita makan, kita cerita tu kan, maka kalau kita kata saya pun makan tak cukup,
Kau nak minta pada saya, iman kita dalam bahaya. Tetapi kalau kita kata tak apalah kalau macam tu, marilah kongsi dengan saya. Kongsi nasi, jangan buat main. Pi kedai, pakcik cuba pi duduk kat kedai kan. Pi duduk kat kedai, buat romantik sikit. Buat romantik sikit. Dia tu saya sebut tu. Walaupun makcik-pakcik dah berusia kan, kita kena romantik juga. Kita bila pi pasar malam tu, pakcik jangan tinggal makcik jauh sangat, pegang tangan. Pegang tangan. Naik motor tu, Allah, kena peluk sikit, biar romantik sikit. Peluk sikit maklum, peluk sikit maklum tu. Maklum kata, ustaz, saya ada wudu ustaz, nak peluk macam mana? Kita suruh peluk bukan suruh seluk. Hak badan tu bila seluk. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, kongsi nasi. Kalau kita sanggup kongsi nasi, tuan-tuan, iman kita pada ketika itu diparas yang selesa. Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mendahulu, sehingga dia kasih kepada orang lain macam mana dia kasih kepada diri dia sendiri. Dan tahap yang ketiga adalah tahap yang paling tinggi. Apa ni? Iaitu kita bila mana kita perlukan makanan, tetapi kita berikan semua kepada orang lain, sedangkan kita juga sangat-sangat memerlukan. Ini tahap iman orang yang sangat mulia di sisi Allah. Di paras iman yang paling tinggi sekali. Allah sebut, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Allah, orang-orang yang tinggal di bumi Madinah itu, siapa ni? Orang Ansar. Mereka itu sayang kepada orang yang berhijrah ke negeri mereka. Tuan-tuan, sayang kepada orang Islam yang berhijrah ke negeri mereka. Allah, tuan-tuan, hari ini orang Islam datang ke negeri kita, tuan-tuan, ke negara kita. Kita nak halau dia balik. Tuan-tuan tahu bila saya sebut isu ni, isu apa tuan-tuan? Orang yang subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, orang yang bukan Islam kita membela pula. Ni orang Islam, tuan-tuan, kadang-kadang kita pun pejam sebelah mata, tuan-tuan. Ya, sepejam sebelah mata. Tak apalah kalau dia nak balik kamu balik pun, aku apa kisah. Makan aku cukup. Tuan-tuan, iman kita pada ketika itu sangat-sangat lemah dan bahaya. Kita kena tunjukkan bahawasanya iman kita, bukti iman kita sempurna atau tidak, lihatlah kasih kita kepada orang beriman. Jadi kata Allah, orang muhajirin, orang Ansar ini sangat sayang kepada orang muhajirin yang berhijrah dari bumi Mekah. Dan mereka tak pernah pun iri hati kepada orang-orang muhajirin, walaupun mereka diberikan kelebihan yang banyak oleh Allah dan Rasulullah. Sehingga kan kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim. Ini poinnya. Mereka sanggup mendahulukan orang lain, sedangkan mereka juga sangat-sangat memerlukan. Itu poinnya. Iman orang-orang yang berdamping dengan Rasulullah. Nabi datang daripada bumi Mekah, datang ke bumi Madinah, berhijrah. Nabi berdakwah kepada orang di Madinah yang mereka bersedia untuk membantu Nabi. Nabi dakwah dan tarbiyah kepada mereka, sehingga kan mereka sanggup mengutamakan orang lain daripada diri mereka. Hebat. Kalau kita pernah dengar kisah seorang sahabat, Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' ni sahabat dari kalangan kaum Ansar. Nabi satukan beliau dengan sahabat yang bernama Abdurrahman ibn Auf. Dia kata, wahai Abdurrahman, apa yang kau hajatkan, bagi tahu aku akan bantu kau. Abdurrahman pemalu, dia diam. Apa yang kau hajatkan, bagi tahu aku. Sehingga kan dia duduk sebumbung dengan Sa'ad ibn Rabi'. Pakcik, itu pun dah hebat dah tu. Kalau pakcik tengah-tengah malam tiba-tiba ada orang ketuk pintu, tung 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 tung, dung dung, kita pun kuat tingkap. Siapa ketuk tengah-tengah malam ni? Ya Allah, orang Indon ataupun orang Bangla, mana bukan orang kita. Kita nak buka pintu tu pun takut. Diketuk lama sangat, kita pun buka juga pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kata,
Kita tanya nak apa? Dia kata saya nak tumpang tidur, boleh tak? Macam cik, boleh. Payah no. Bukan tak ada bilik kosong, tapi tak berani. Nabi, orang Muhajirin dan Ansar ni, mereka pun tak pernah kenal sebelum ni kawan duduk negara mana. Mekah bukan dekat dengan Madinah. Datang Nabi suruh, Nabi satukan mereka sehingga mereka sanggup berikan perlindungan tempat tinggal kepada sahabat yang datang jauh tadi. Duduk sebumbung. Sehingga Sa'ad ibn Rabi' kata, wahai Abdul Rahman, saya melihat engkau belum berkahwin. Saya kahwin dua. Saya kahwin dua. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kata Abdul Rahman, kenapa? Kata Sa'ad ibn Rabi', kau lihatlah salah seorang dari isteriku ini, yang mana yang kau suka, bagi tahu aku ceraikan dia, kahwinkan dengan kau. Kita isteri jangan buat main baklong. Nah, kita sebut bercinta sampai bila-bila, sehidup semati. Bohong sungguh ayat tu. Sehidup betul lah, semati tak betul. Tengok isteri kita pergi dulu, ada kita nak mati dengan dia, tak apalah, baliklah dulu, saya nak duduk dengan dia, kami dah janji dah sehidup semati. Ada gitu? Tak ada. Nah, tak ada. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Isteri, dia kata kau pilih salah seorang yang isteri aku ni, aku ceraikan dia dan kahwinkan dengan kau. Allahumma salli ala Muhammad. Hebat. Dahulukan orang lain, sedangkan mereka itu juga memerlukan. Itu tahap iman para sahabat Nabi SAW. Dia tak sebut macam ni, pakcik. Ni hang ambil lah hak kanan sekali, kata itu pemalas tu. Ambil hak kiri sekali, kata muka nampak cantik tapi aku meluat perangai dia. Ambil kat hang. Nah, dia kata tu, dia kata kau pilih, aku ceraikan, kahwinkan dengan kau. Ada satu kisah dalam peperangan yang terjadi dalam Islam. Kaum mukminin jumlahnya adalah 30,000 orang. Kaum kufar, musyrikin, kaum tentera Rum ni berjumlah 300,000 orang. Jumlah berganda langit bumi. Sampailah ketika mana habisnya peperangan, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, ya, habisnya peperangan, maka pada ketika itu ada beberapa orang sahabat yang cedera parah. Allah, cedera parah dalam peperangan, sampai dia punya letih berperang, dahaga sangat, tak boleh bercakap kerana dahaga. Cuba bayang, pakcik, cuba bayang, tak boleh mengeluarkan satu huruf pun sebabkan terlalu dahaga, letih dalam peperangan, di samping cedera parah yang dia kena dalam peperangan tadi. Akhirnya pada ketika itu, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, dia nak mati dah, dia nyawa-nyawa ikan. Orang pun ambil ayat, kau perlukan air wahai sahabat, minumlah. Dia waktu nak minum tu, dia nampak ada seorang sahabat yang kedua memerlukan kepada air. Macam dia juga, dia kata kau ambil, dia tunjuk bagi isyarat, berikan pada sahabat kedua tu. Air dibawa ke sahabat yang kedua. Sahabat kedua tadi nak minum dah air tu, tiba dia ternampak sahabat ketiga macam dia juga, dia pun tunjuk, berilah air kepada sahabat yang belah sana tu. Ketika mana dibawa air sampai ke sahabat yang ketiga, ternyata sahabat yang ketiga wafat, syahid dalam peperangan, mati, tak ada minum air. Dibawa pula air tadi ke sahabat yang kedua. Tengok-tengok sahabat kedua tu pun dah meninggal dunia, syahid juga. Allah. Dibawa pula air ke sahabat yang pertama, ternyata tiga orang telah mati. Allah, jauh iman kita dengan mereka. Nak mati pun sanggup mendahulukan orang lain. Kalau kita pernah mendengar kisah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia nak bunuh orang Islam, dia nak bunuh ulama, nak bunuh sahabat, nak bunuh tabi'in. Ramai dia nak bunuh, walaupun dia hafal Quran, tapi fasiq. Orang hafal Quran ni, ya, Allahumma salli ala Muhammad, kalau dia nak guna Quran ke jalan yang tak baik pun dia boleh buat, tuan-tuan. Jadi Hajjaj ni hafal Quran ni, bukan tak hafal, pandai, tapi dia begitu fasik nak bunuh para sahabat, tabi'in dan para ulama serta aulia. Tuan-tuan tahu, para sahabat Nabi ni dan para ulama serta tabi'in kata, biar aku dahulu dibunuh. Seorang kata biar aku dahulu dibunuh, seorang kata biar aku dahulu dibunuh. Allah. Orang yang duduk dalam penjara nak kena hukum gantung, ada dia sebut, saya nak mati dulu lah, kata. Tuan-tuan, kalau boleh nak tangguh. Ini tidak. Sehingga kan satu cerita,
Saya ambil masa lebih kurang 5 minit, insya-Allah kita akan berhenti. Sehingga satu cerita, satu hari ketika mana Nabi berada di masjid, tiba-tiba datang seorang sahabat masuk. Sahabat itu adalah orang yang bermusafir, memerlukan kepada bantuan, datang. Kemudian Nabi kata, siapa dari kalangan sahabat-sahabatku ini yang boleh membantu dia, dia perlukan bantuan, dia perlukan makanan. Seorang sahabat ni angkat tangan, ya saya ya Rasulullah, saya. Dengan yakinnya, sedangkan dia orang yang sangat-sangat miskin. Saya ya Rasulullah, saya. Allah. Akhirnya dibawa sahabat tadi ke rumah dia. Dia kata, wahai isteriku, ya, hari ini kita datang tetamu. Isteri terkejut. Tetamu apa? Kita makan pun tak cukup. Kau buatlah macam mana pun, janji bagi dia makan. Sehingga kan ditutup lampu-lampu. Di zaman tu orang buh lilin dan sebagainya. Lebih kurang macam tu lah. Nah, tutup apa-apa yang dapat dilihat ni, tutup. Akhirnya sahabat tadi makan, tuan rumah tadi makan, dia buat makan, dia tak makan pun. Dia ketuk pinggan, ting ting, seolah-olah dia makan. Dia tak makan pun. Maka sahabat tadi ingat tuan rumah makan, pokoknya tuan rumah tu senang berlapar, isterinya pun senang berlapar. Itu yang kata dia ada dua makan, pakcik. Dia pertama ikram, ya, ikram. Yang kedua ithar. Ikram ni, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, saya ada duit lebih, saya sedekah lah. Tapi ithar ni, saya tak ada duit tapi saya tetap beri juga. Itu kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka dahulukan orang lain sedangkan mereka juga memerlukan. Baik. Jadi dalam perkara dunia, kita kena mendahulukan orang lain. Kenapa? Kerana itu bukti keimanan kita. Susah betul nak buat. Ya, sehingga kata Allah, lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah. La ni apa nama, huruf nawasib, ya. Sesekali tidak, maknanya macam tu. Kamu tidak akan mencapai kebaikan sehingga kamu sedekah, infakkan apa yang kamu sayang. Boleh beramal nak? Nah, infak yang barang yang paling kita sayang sekali. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Orang hari ni meniaga, cucuk hak tak habis banyak-banyak tu, hak tu dia pasti sedekah. Tengok ini apa berlaku budak-budak tahfiz. Oh, seronok makan. Esok tahuan lah, pakat berebut tandah. Tuan-tuan, dia tak sedekah yang fresh, hak betul-betul baru buat no. Kita macam tu juga. Nah, kita macam tu juga. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita pakcik ada baju yang paling baru, kemudian ada orang kata, saya perlukan baju, saya nak sedekah baju, boleh tak sedekah selai baju kat saya? Pakcik, kita baru beli ya, umrah baru ni baju tu, baru 2 minggu umur baju tu. Jubah tu bukan main cantik, kita beli dekat RM200. Sanggup dah kita bagi tu dekat dia? Oi, payah oh. Paling-paling korang kita cari baju hak lama tak pakai, hak lah pakai 30 tahun dulu. Hak tu tak dicerita, hak tu bukan bukti kebaikan tu. Allah kata tak capai kebaikan sehingga kita sedekah apa yang paling kita sayang. Kena buat walaupun sekali. Saya pernah buat lah. Sekali je lah, tak buat lah lepas tu. Saya ada satu ridok, saya sayang betul. Bila belajar dengan Tok Guru ayat ni, aku kena buat. Kalau aku tak buat dah. Buat tuan-tuan, tak buat dah lepas tu. Payah. Subhanallah. Itu dalam perkara dunia kita hendaklah mengutamakan orang lain. Tapi dalam perkara akhirat kita hendaklah mendahulukan diri kita sendiri. Tuan-tuan, sebagai contoh, kalau kita pergi solat Jumaat, ya, orang yang main solat Jumaat ni bukan semua dengar khutbah, betul ya? Walaupun Tok Khatib tu cerita ceramah sampai terkeluar rengkung-rengkung, tak ada lah. Ada 2-3 orang duduk di alam lain. Tuan-tuan, di Masjid Nabawi, di Kaabah tu pun pakai duk lena. Nak cerita kata payah nak cari masjid, semua orang jaga bila khutbah ni. Waktu mana bangun, dia jaga, innallaha wa barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, aqimus salah. Pakat bangun. Ada yang tak bangun lagi. Ada yang bangun jadi macam penguin tu pakcik. Kerah kaki, krem. Ada hak terjatuh balik pun ada. Macam-macam ragam. Ya, macam-macam ragam. Bila tengok jadi macam tu, orang bangun nak menuhkan soft. Banyak dah soft kosong. Banyak orang soft depan tu kosong, yang ni kosong, yang tu kosong, yang ni kosong. Ada dah orang berlumba-lumba nak penuhkan soft.
Ada. Payah nak cari. Tuan-tuan, ada nak pi saf pertama, jalan je pergi saf pertama. Kebanyakan kita pilah dulu sila-sila lah. Kosong tu. Tunggu apa kosong? Pi. Kita dahulukan orang lain dalam perkara baik, makruh. Apa makna pi dulu? Saf kosong tu apa maksudnya pakcik? Maksudnya hang pilah dulu, pahala hang sikit, aku banyak dah. Tuan-tuan, kalau kita buat macam tu makruh. Nabi sebut law ya'lamun nas ma fi an-nida' was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kalau manusia tahu apa kelebihan yang terdapat pada saf pertama dan kelebihan azan, kemudian manusia tak dapat mencapai perkara tadi mereka dengan mengundi, kita akan mengundi. Di akhir saya nak sebut macam ni ialah. Di akhir tafsir saya nak sebut macam ni ya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Saya yakin dan percaya dalam masjid kita ni majoriti umur 50-60 tahun. Betul tak Pak Long? Kan maklum sebayangan saya. Saya baru 13 tahun, balik pun tak lagi. Baik. Orang buat kajian tahu cik. Kalau seorang tu telah mencapai umur 60 tahun, kebaikan yang dia buat dengan kejahatan serta kelalaian, mana banyak? Kita semua tahu jawapan tu. Orang buat kajian, kebanyakan orang apabila umur telah mencapai 60 tahun, tidurnya sahaja 30 tahun. Allah. Pakcik 30 tahun kita tidur. Subhanallah, tu tidur biasa ni, tu tak kira lagi time mengaji lena. Tu tak kira lagi time khutbah lena. Tu tak kira lagi time bekerja lena. Bertambah lagi tahun, 30 tahun kita tidur. Tuan-tuan, dan orang buat kajian juga, berapa tahun kita duduk dalam tandas. Dalam tandas sahaja pakcik, kita duduk selama 15 tahun. Pakcik cuba duduk dalam tandas, tengok, duduk dalam tandas 3 jam, keluar jadi muka macam mana. Warna hijau muka kita. Ni 15 tahun umur kita ni, duduk dalam tandas 15 tahun saja. Dekat meja makan. Orang bila duduk kat meja makan ni, bukanlah duduk-duduk makan terus, betul tak Pak Long? Tambah hari ni ada lagu cerita kedai kopi Orang lelaki duduk kat kedai kopi, dia nak menyembang tuan-tuan. Duduk kat kedai kopi. Orang perempuan pula duduk kat meja ke sebagainya. Orang muda panggil lah, saya tak panggil. Dia kata apa? MB. Bukan menteri besar ni, makcik bawang. Sini tak ada lah, ada tu belah Afrika ke mana tau. Nak cerita, suka menyembang. Duduk di meja makan saja kebiasaan orang 12 tahun kalau umurnya telah mencapai 60 tahun. Solat berapa tahun makcik? 2 tahun. 2 tahun makcik solat, 30 tahun tidur, 15 tahun duduk dalam tandas, 12 tahun di meja makan, 2 tahun solat. Allah sebut bersumpah dengan masa ni, waktu pagi, wasubhi idza tanaffas, itu demi waktu pagi. Demi waktu siang, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang apabila dia telah menjelma. Waktu malam, wal laili idza yaghsha, dan demi waktu malam apabila dia telah berlabuh. Kesemua tadi Allah sebut wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, manusia ni benar-benar berada dalam kerugian, kecuali, bila kata manusia ni lil istighraq, ke semua manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan-pesan dengan kebenaran. Tuan-tuan, sebab itu saya pesan kepada saya dan kita semua, kita kena perbanyakkan niat. Kalau kita duduk dia pada mahsyar agak-agak makcik, agak-agak tempat kita tu di mana? Kita ni dah lah umur 60 tahun, solat 2 tahun. Orang dahulu hidup 700 tahun, 600 tahun, semua ibadah. Ya Allah, jauh kita dengan mereka. Kita tak tahu di mana. Tu pun solat kita tak tahu terima tak terima, sah ke tak sah. Lagi jauh lagi. Sebab itu yang paling penting bagi orang beriman, dia jaga niat dia. Ya, jaga niat makcik nak main semayang, latih diri perbanyakkan niat. Pertama solat, nak solat maghrib jemaah, kedua nak i'tikaf, ketiga nak sedekah, keempat nak hadir majlis ilmu, kena niat. Ustaz mai tak mai itu nombor 2. Jangan kata mai mayang, kalau ustaz mai duduk orang, kalau tak mai aku balik.
Niat solat isyak berjemaah, niat nak hubungkan silaturahim, niat nak bertemu dan berpisah kerana Allah. Niat yang ketujuh ni ramai orang fail. Mungkin kita dah umur 60 tahun, 50 tahun tak pernah lagi niat yang ni. Rugi yang kita. Sebab setinggi-tinggi kedudukan manusia di sisi Allah, amal basic tapi kedudukan sangat tinggi, niat yang ketujuh yang saya sebut tadi. Niat bertemu dan berpisah kerana Allah. Sampaikan Nabi sebut yaghbitun an-nabiyyin wasyuhada, yaghbituhum an-nabiyyin wasyuhada. Orang yang bertemu berpisah kerana Allah, mereka akan mendapat kedudukan tinggi di hari kiamat di atas mimbar-mimbar, lahum manabiru min nur, dibuat dari cahaya. Para nabi, para syuhada mengatakan, ya Allah, macam mana mereka boleh dapat macam ni? Kami para nabi kalau dapat patutlah, kerana kami ni dah banyak jasa dalam Islam. Ya, banyak pengorbanan kami. Para syuhada, kami layaklah ya Allah, kami korbankan nyawa kami untuk Engkau. Mereka apa mereka buat? Maka kedudukan mereka hanya niat bertemu dan berpisah kerana Allah. Kita hari ini kadang-kadang, tuan-tuan, nak habis dah sikit lagi. Dekat duk tengok jam dah. Sikit-sikit insya-Allah, sikit. Kadang-kadang orang-orang yang bujang ni kadang, ya, saya boleh sebut saya dah kahwin dah. Baru seorang, tak apa. Baik. Kadang-kadang orang yang bujang ni, orang perempuan yang masih nak darah, dia kata apa? Susahlah, apa yang susah? Susahlah nak cari isteri yang suami yang soleh. Payahlah akhir zaman ni nak cari suami yang soleh, yang bagus, yang alim, yang warak, yang ustaz. Suamiku ustaz. Nak cari suamiku sotong banyak. Hak lelaki pula sebut, zaman kita dulu ni payahlah nak cari isteri yang solehah. Nah, isteri yang soleh, payah nak cari yang baik budi pekerti, yang cantik, yang baik zahir dan batinnya. Payahlah nak cari. Kadang zahirnya baik, dalamnya tak baik pula. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni duk sibuk mencari, kenapa tak menjadi? Cari tu, cari ni, jadilah orang yang baik. Tuan-tuan, Allah sebut, Allah dah janji orang al-khabithat lil-khabithin, orang perempuan yang jahat untuk lelaki yang jahat. At-tayyibat lil-tayyibin, orang perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Sehingga Allah sebut, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kena banyak muhasabah diri, apa yang akan kita nak bawa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di esok hari. Kalau esok kita mati, cukup dah amalan kita ni. Tuan-tuan, jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu sebagai tazkirah pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa masjid kerana sudi menjemput saya pada malam ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat kerana sudi mendengar tazkirah pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dan kelemahan daripada diri saya sendiri. Hakikatnya semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullun min indillah. Jadi saya sudahi tazkirah pada malam ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب فقنا فقه لنا وقربات لنا في دين موتنا وذكر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.